ta'ala wabarakatuh anak-anak semua. Okey, pada hari ini saya akan mengajar satu topik yang baru. Dan apakah topik yang akan dipaparkan? Jom kita lihat di dalam slide. Okey anak-anak semua, pada hari ini kita akan belajar satu lagi topik dalam bahasa Melayu, iaitu tulis draft dan bina karangan. Jadi sebelum kita masuk ke tentang topik yang kita ingin pelajari pada hari ini, kita perlu tahu apa dia objektif pembelajaran berkenaan dengan topik ini. Okey, objektif pembelajaran di sini adalah pelajar akan mendraft, iaitu pelajar perlu mendraft dan menghasilkan penulisan yang tidak berformat. Okey, jadi pelajar semua, anak-anak semua akan membuat satu karangan ataupun satu penulisan yang tidak berformat. Dan sebelum kita menghasilkan penulisan, kita perlu membuat draft. Okey, dan ini dia soalan yang diberikan. Okey, anak-anak semua boleh rujuk pada buku teks pada muka surat 68. Dan sebelum kita menghasilkan karangan ini, ada beberapa perkara yang penting yang perlu kita tahu, yang perlu kita kena ambil tahu. Yang pertama, sebelum kita ingin menjawab atau ingin membuat penulisan, kita perlu membaca arahan dengan betul. Okey, arahan yang telah diberikan tu kita kena baca dengan betul. Kita kena fahamkan soalan yang diberikan, dan maklumat yang diberikan juga kita perlu gunakan semanfaatnya supaya ianya dapat membantu kita untuk memudahkan menjana idea. Okey. Okey, anak-anak semua boleh buka muka surat 68 pada buku teks bahasa Melayu tahun 5. Okey, jom kita lihat soalan yang diberikan dan juga maklumat serta tajuk yang diberikan. Okey, di sini dia menceritakan tentang tulis draft dan bina karangan. Okey, tajuk pun sudah diberikan, iaitu pandangan ayah Kabo. Okey, tajuknya telah diberikan, iaitu pandangan ayah Kabo, dan situasi dia adalah Kai Jun menceritakan panduan keselamatan pemanduan ayahnya ketika musim jerebu kepada Afifi dan Dinesh. Okey, siapakah ayah Kai Jun? Iaitu Encik Tiong. Encik Tiong menghadapi kesukaran lah ketika memandu semasa musim jerebu. Okey, dan lihat tajuk sudah diberikan, soalan pun sudah diberikan, kita kena faham dia minta buat apa. Dan karangan ini adalah karangan yang tidak berformat. Maksudnya tiada struktur yang ditetapkan, dan anda bebas untuk menghasilkan karangan ini tanpa sebarang format lah. Okey, dan dalam soalan ini juga dia telah memberikan maklumat untuk kita menjana idea. Okey, yang pertama dia sudah memberikan kepada kita rangkai kata pendahuluan, iaitu cuaca jerebu sedang melanda negeri Melaka. Semua pemandu dinasihati berhati-hati ketika memandu dan patuhi peraturan jalan raya. Rangkai kata pendahuluan ini juga telah diberikan. 3 isi penting juga telah diberikan, dan rangkai kata penutup pun sudah diberikan. Jadi kita gunakan maklumat ini untuk kita membina karangan tidak berformat. Okey, jadi sebelum kita ingin membina karangan, benda yang perlu anda lakukan iaitu anda kena draft karangan tersebut. Anda kena lihat apa yang perlu dimasukkan, apakah perkara ataupun isi-isi penting yang perlu dimasukkan dalam karangan, supaya bila kita menghasilkan karangan tersebut, ianya tidak akan tersasar kita punya jalan cerita. Jadi kita kena draft karangan, walaupun draft karangan ini tidak ada markah dalam kertas, tetapi ianya dapat membantu dan memudahkan kita untuk membina karangan. Okey, dalam sesebuah karangan ada 5 perkara yang penting, iaitu pendahuluan, isi pertama, isi kedua, isi ketiga dan penutup. Ingat, pendahuluan, isi pertama, isi kedua, isi ketiga dan juga penutup. Okey, dan karangan ini perlulah berperenggan lah. Setiap pendahuluan tu kena ada perenggan, isi 1 sampai 3 pun berperenggan, dan penutup juga perlu berperenggan.
Okey, kita lihat pendahuluan yang dia telah berikan, iaitu cuaca jerebu sedang melanda negeri Melaka. Semua pemandu dinasihati berhati-hati ketika memandu dan patuhi peraturan jalan raya. Okey, di sini pendahuluan di sini selalunya yang kalau kamu boleh lihat, ianya hanyalah rangkai kata pendahuluan yang bukan kata kurang lengkap lah, tetapi ianya kita boleh perluaskan lagi kata-kata ni. Okey, ayat ini kita boleh perluaskan lagi. Okey, macam mana kita nak luaskan? Ada beberapa perkara ataupun elemen yang kita boleh masukkan supaya ayat ini kita dapat diluaskan. Perluasan perlu ada. Okey, jadi seikut balik ayat yang pendahuluan ini dan sebuat perluasan. Okey, contoh dia seperti ini. Cuaca jerebu sedang melanda negeri Melaka. Semua pemandu dinasihati agar berhati-hati ketika memandu. Pemandu mestilah mematuhi peraturan jalan raya yang ditetapkan bagi mengelak kemalangan yang tidak diingini. Okey, kita ikut sahaja maklumat yang diberikan dan kita cuma tambah sedikit ataupun kita luaskan sedikit ayat-ayat yang diberikan. Okey, jom kita lihat pada isi yang seterusnya iaitu isi yang pertama. Okey, isi pertama pun sudah diberikan, iaitu isi ke tempat kerja, pandangan kabur, memasang lampu, melihat dengan jelasnya. Okey, dekat mana kita dapat isi ni? Kita dapat isi ni di dalam buku teks tadi itulah, maklumat yang telah diberikan. Sebab tu saya kata kamu kena tulis semula, draft semula karangan ini sebelum kita menghasilkan karangan. Okey, kalau ikutkan saya inginkan kamu buat dalam bentuk mind map lah. Okey, pendahuluan, isi pertama, isi kedua, isi ketiga dan juga penutup. Okey, dan ini juga adalah isi yang kedua, iaitu perengganan yang ketiga lah, menaikkan semua tingkap, memasang penyaman udara, mengekalkan fokus pemanduan. Okey, ini adalah isi yang kedua. Kita lihat semula isi yang ketiga, iaitu menjarakkan kereta, memandu secara perlahan, mengelakkan pelanggaran. Dan akhir sekali adalah penutup. Ni adalah rangkai kata penutup yang telah diberikan anda, cuma salin sahajalah. Kalau nak buat perluasan pun tiada masalah. Okey, saya bacakan ya. Akhirnya Encik Tiong selamat tiba di tempat kerja. Amalan pemanduan berhemah semasa musim jerebu dapat mengelakkan beliau daripada kemalangan. Okey, jadi rangkai kata penutup ini anda boleh salin. Sebab apa? Untuk penutup 2-3 baris pun sudah memadai lah untuk penutup. Dan penutup ni juga adalah kesimpulan kepada cerita tersebut ataupun pengakhiran cerita tersebut. Okey, yang bila kamu dah cerita tadi banyak dan penutup adalah pengakhiran cerita ataupun kesimpulan cerita. Okey, dan 2 dan 3 baris pun sudah memadai untuk anda menghasilkan penutup. Alright. Seterusnya ada beberapa teknik. Ada satu teknik yang kita boleh ikut untuk kita membina karangan. Apakah teknik tersebut? Teknik tersebut dipanggil ICI. Apa dia ICI? ICI adalah yang pertama I iaitu idea, C contoh dan I yang terakhir adalah impact. Bagaimana kita nak gunakan ICI ini dalam kita membina karangan? Sebagai contoh, kamu boleh lihat pada isi yang pertama. Okey, isi yang pertama tadi maklumat yang diberikan iaitu ke tempat kerja, pandangan kabur, memasang lampu, melihat dengan jelasnya. Okey, kita masukkan teknik ICI ni. Idea. Apakah idea yang diberikan? Iaitu Encik Tiong pergi ke tempat kerja. Okey, contoh iaitu situasi. Apakah situasi yang berlaku? Situasi yang berlaku adalah jerebu. Bila jerebu, apa yang Encik Tiong alami? Pandangan Encik Tiong menjadi kabur. Dan bila kabur disebabkan jerebu, apakah tindakan Encik Tiong? Apakah tindakan Encik Tiong bagi menyelesaikan masalah tersebut? Encik Tiong memasang lampu. Dan impact dia, kesan dia memasang lampu tu, apa yang akan jadi? Dia dapat melihat jalan dengan jelas dan dia boleh memandu dengan selamat.
Ini adalah penghasilan isi yang pertama setelah kita mengikut teknik ICI, iaitu idea, contoh dan juga impact. Jom kita baca sama-sama. Pagi itu, Encik Tiong memandu ke tempat kerja. Tengok, memandu ke tempat kerja, idea. Beliau mendapati jerebuh masih terlalu tebal. Situasi. Jerebuh itu menyebabkan pandangan beliau kabur. Okey, apakah tindakan Encik Tiong disebabkan oleh pandangan kabur tu? Encik Tiong memasang lampu. Okey, kita lihat impact dia agar dia dapat melihat dengan jelas. Okey, tindakan kesan tindakan Encik Tiong memasang lampu supaya dia dapat melihat dengan jelas. Okey, dan terhasillah satu perenggan bagi isi yang pertama. Okey, jadi anak-anak juga boleh buat karangan perenggan yang pertama, kedua dan juga yang ketiga mengikut teknik ICI, iaitu idea, contoh dan juga impact. Alright. Okey, seterusnya saya ingin memberi kerja rumah. Okey, apa yang anak-anak perlu buat? Anak-anak perlu menghasilkan satu karangan yang tidak berformat, dan karangan tersebut perlu mempunyai jumlah perkataan keseluruhan antara 80 patah perkataan hingga 120 patah perkataan. Okey, dekat mana anak-anak semua boleh rujuk? Anak-anak semua boleh rujuk pada muka surat 68 di dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5, dan anak-anak kena menghasilkan karangan yang kita bincang tadi lah, iaitu pandangan ayah kabur. Sila tulis di dalam buku karangan. Okey, itu sahaja. Okey, itu sahaja topik kita pada hari ini. Kita berjumpa pada minggu hadapan. Bye.